Itulah. Oh, yang ni memang nak dimanjakan. Masya Allah. Ya, 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 ya. Masya Allah. Di hospital apa Sawi? Yolah tu. Aduh Ustaz ni kata beranak. Ustaz ni kata beranak di hospital. Aduh, saya pula boleh tanya je ke? Memang tak logik lah. Ini memang manja. Tengok. Masya Allah, subhanallah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya kan. Berapa kali dah diambil ni. Sebenarnya saya tak terkata. Dan ini adalah kali pertama kami, saya, suami, tim sampai ke ladang rumah kita setelah lembu masuk. Ya. Tahu, follower ya. Memang follower juga. Di Instagram ke di Facebook? Masya Allah. Okey. Ya, saya tahu kan. Dah lama nak jumpa kan, nak ambil gambar kan. Nanti kita ambil gambar. Okey. Semua nampak macam diam, tenang. Mungkin sebab hujan. Dan cuba tengok lembu yang besar ni. Lembu yang besar ni dikatakan dia boleh membesar dan menggemuk lagi. Okey, sabar. Okey. Lembu Brahman. Ya, Encik. Lembu Brahman, dia boleh pergi kepada 10,000 seekor. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Masya Allah, ini adalah satu kebahagiaan dan kegembiraan untuk kita semua. Kita rancang bulan 11. Selepas sehari kita bincang, Ustaz Azmi, kami, bila kita sedar kita perlu menjadikan perusahaan daging lembu ini sebagai satu fardu kifayah. Kan, sebagai satu fardu kifayah untuk memberikan bekalan daging yang halal dan thayyibah kepada ummah. Kita nak menjadi salah seorang ataupun salah satu pihak yang sama-sama menyumbang kepada mengurangkan kebergantungan daging import. Subhanallah. Kita tahu daging tempatan sangat mahal. Jadi kami cuba menyediakan harga daging, harga lembu yang rendah sedikit daripada pasaran. Subhanallah. Ini adalah percubaan pertama kita, tuan-puan sekalian. Boleh tengok suasana ladang ni. Masih lagi dalam pembinaan, tuan-puan sekalian. Boleh tengok ladang ni adalah seluas lebih kurang line problem. Tapi ada yang ni elok, yang ni tak elok. Sekejap. Daripada tadi ke? Tak, daripada sini ya. Baru je. Sabar Syirah, sabar. Nanti dia ada balik tu. Dia ada balik. Okey, memang minta maaf ya, kena bersabar. Sebab apa, line ni memang kat sini on off. Ini adalah di mana tempat Sungai Yu, Kuala Selangor. Sungai Yu, Kuala Selangor. Jadi Ustazah nak nampakkan ladang kita. Ini adalah ladang kita bersama, bukan ladang kami. Kami bukan buat untuk keuntungan, untuk bisnes, tak. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, ladang ini keluasannya adalah 4 ekar. 4 ekar saja, sebenarnya tak besar. Dan insya-Allah kita maksimiskan penggunaan ruang, boleh memuatkan dalam satu masa 2,000 ekor lembu. 2,000 ekor lembu. Okey, kalau tuan-puan tengok di sebelah sini nanti kita akan buat bahagian rumah sembelihan. Kita akan cuba buat rumah sembelihan berteknologi tinggi, kan, yang patuh syariat, yang mesra, yang menggunakan teknologi dikatakan rumah sembelih seperti mana di Australia. Kita boleh tengok ini nanti kita akan bina rumah sembelihan. Okey, pusing sebelah sana tu kita ada mengekalkan area untuk tanam sumber-sumber makanan kepada lembu ni. Okey, kita pusing. Boleh nampak kan? Ini adalah ladang kandang yang dah kita angkat. Dan sebelah sini adalah masih dalam proses pembinaan. Sebelah sini masih dalam proses pembinaan. Hujung sana pun masih dalam proses pembinaan. Jadi kita boleh tengok progres sebenarnya sangat cepat. Bulan 11 kita plan, bulan 12 kita dah mula naik. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan 4 kan? Bulan 4, mereka dalam tempoh 4 bulan naik, lepas tu kita cari lembu. Dan tuan-puan sekalian, lembu ini semua lembu tempatan Malaysia. Bukan lembu import. Memang jalan-jalan. Ini lembu tempatan Malaysia. Ini bukan lembu import. Tapi dia tak putus lagi kan? Dia dapat balik. Ini okey. Okey. Subhanallah. Hujan makin turun. Masya Allah. Dah. Okey. Tuan-puan sekalian, lembu di sini semuanya lembu tempatan. Bukan lembu import. Bukan lembu daripada Thailand ataupun mana-mana. Memang pure tempatan. Ustaz Hussein, Masya Allah,
pengembala kita, ketua pengembala kita sana tu Ustaz Husin, masya-Allah. Ustaz Husin pergi turun, pergi macam-macam negeri lah untuk ambil lembu. Kan, lembu diproses, diambil. Dan kita sebenarnya sedang menunggu ada lagi berapa ekor lembu nak sampai nanti kot dalam perjalanan. Okey, lembu di sini 80% kita bagi makanan apa? Cuba kita tengok, makanan hijau. Okey, subhanallah. Jadi saya okey. Kita akan bagi makanan. Memang 80% di sini makan makanan hijau. Main sini. Kruk kruk kruk. Subhanallah, makanan yang kita berikan 80% adalah sumber makanan asli, makanan hijau. Maksudnya 20% kita guna juga 20% untuk daripada sumber makanan apa? 20% sumber ni kita sebut dedak. Memang kena juga dedak. Sebab dedak ni adalah untuk mempercepatkan tumbesaran. Dedak ada bawah ni. Tapi kita ambil dedak yang paling berkualiti tinggi. Dedak yang paling berkualiti tinggi tuan-puan sekalian. Ni dedak. Dedak mesti bagi juga tuan-puan sekalian. Mesti campur juga. Sebab kalau tak bagi dedak, dia tak cukup. Dia tak cukup besar. Subhanallah. Okey. Lama tak main hujan tuan-puan sekalian. Okey, kita boleh tengok lembu-lembu ni dah mati terus. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih ya kepada semua. Terima kasih sangat. Hujan kan, lagilah lain tak ada. Terima kasih sangat kepada semua yang selalu menyokong aktiviti kerja dakwah kita, aktiviti kerja amal kita. Dan ini adalah ladang kita, ladang Umar. Nanti saya terangkan bila kita sebutkan tentang situ kot Syirah. Bila kita sebutkan tentang ladang Umar, apakah kelebihannya ladang Umar? Kan, kenapa namanya ladang Umar? Lambat lagi ke lembu nak sampai? Mereka kata dah dekat lembu tu. Kata ada lagi lembu nak sampai. Nampak ke Ustazah dalam hujan? Tadi nampak. Ya, nampaklah sikit-sikit. Assalamualaikum. Tenung je. IG okey? Subhanallah, kembali semula di FB. Tak apalah, kita buatlah setakat yang termampu, terdaya ya. Sebab saya ni bukan mudah kita nak rentas negeri. Saya daripada Seremban ke Kuala Selangor. Jadi tadi tu bila sampai, kata buat je lah live nak berkongsi kegembiraan, kesyukuran dan juga perkembangan terkini ladang Umar. Okey, mungkin ada yang tanya, adakah lembu yang keluar daripada sini percuma? Adakah ia percuma? Tidak. Tapi mungkin harga yang keluar lembu daripada sini adalah lebih murah daripada pasaran. Kedua, kita jamin kualiti sebab kita jaga sendiri. Kita jamin dari segi kesucian sembelihan dan sebagainya. Habis tu hasil daripada keuntungan kita buat ladang Umar ni, bila kita jual lembu, nanti kan kita jual masuk ke pasaran. Kita akan jual jual lah sampai masa nanti lembu-lembu ni akan dijual. Siapa pun boleh beli lembu di sini untuk akikah, untuk ibadah kurban nanti. Jadi hasil jualan lembu itu, duit tu akan masuk kembali kepada ladang Umar. Akan masuk kembali pada ladang Umar untuk sustain, untuk sentiasa membekalkan. Sebab semua tu memang perlu modal. Lepas dah jual, beli lagi lembu. Lepas tu besar-besarkan lembu. Kalau ada untung sikit, kita letakkan ia di bawah kos operasi. Kalau ada hutang, tolak kos operasi, gaji pekerja, kos ni apa semua, kita buat apa tuan-puan sekalian? Kita akan masukkan dalam akaun NGO kita untuk dijadikan kerja amal, kerja dakwah. Jadi tuan-puan sekalian, sempena bulan Ramadan yang barakah ni, kepada sesiapa yang ingin berwakaf untuk ladang Umar, kan, setiap besi ceracak yang kita bina, kan, batu bata yang kita bina. Okey, Syirah, okey tak tu? Okey. Alhamdulillah, boleh nampak dah sampai. Okey, ada lagi lembu yang sampai. Mungkin adalah daripada mana ni lembu dah sampai. Okey, kita cuba jalan ya. Beria ni Ustazah ni, memang beria. Hari ni 60 ekor. Okey.
Alhamdulillah hari ni 60 ekor. Dia mereka sampai berperingkat. Okey. Comel-comel lembunya. Memang kita ambil lembu tempatan. Okey tak tu line tu, okey. Ada, subhanallah. Okey, jadi lembu ni kita nak turunkan. Dia ada tempat turun dia. Boleh? Dah ready? Okey, saya nak tunjukkan bagaimana laluan lembu ni. Okey. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat datang ke ladang Umar. Okey. Lembu kan, kalau pun kita bawa daripada jauh, dia tak duduk tau. Dalam lori tu dia berdiri je, dia tak duduk. Mungkin ialah Allah ciptakan dia macam tu. Okey, tuan-puan sekalian, rangka ni yang tuan-puan tengok ni, ini belumlah lagi sempurna. Tapi kita operasi saja mana yang ada sebab kita nak kejar untuk ibadah korban. Kita nak bekalkan ibadah korban dalam 1,000 ke 2,000 ekor. Okey, jadi kita kena ambil lembu tu daripada sekarang. Sebab makan masa untuk dia membesar, untuk cukup saiz. Biasanya dijual dalam 200 kg. Kita akan jual dalam 200 kg macam tu. 200 kg ke atas. Jadi ada lembu yang belum cukup 200 kg, jadi kita masih lagi perlu ni. Okey, kita boleh tengok. Jom kita tengok lembu turun daripada ni. Okey. Subhanallah. Okey, sekarang boleh tengok ke sini. Kita boleh tengok, tuan-puan sekalian, hasil daripada wakaf, infak tuan-puan sekalian, kita betul-betul manfaatkan, kita gunakan. Kita tak bazirkan setiap sen yang tuan-puan berikan. Masya Allah. Jadi, kita boleh tengok ya. InsyaAllah selagi mana ladang Umar ini beroperasi, infak, awak kena tutup masa ni. Infak dan juga wakaf yang kalian berikan, Masya Allah, kita manfaatkan untuk membina ladang Umar. InsyaAllah selama itu pahala mengalir untuk tuan-puan sekalian. Ini adalah fardu kifayah. Kita kena ada pihak-pihak yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menyediakan sumber daging yang halal. Subhanallah, ini antara ikhtiar kami, projek di bawah NGO Sahabat Amal Care. Subhanallah, ini adalah projek anda juga, projek kita semua. Walaupun anda menyumbang RM1, RM5, RM10, semua itu termasuk anda sebahagian. Masya Allah. Okey, sekarang lembu ni, okay, kita nak turunkan lembu ni. Ini kita akan tengok laluan lembu ni berjalan macam mana. Kenapa? Okey, subhanallah, kita sedang berada di mana? Ladang ternak Umar. Hasil daripada infak wakaf, kita bina ladang ternak ini bersama-sama. Dan insyaAllah hasil daripada usaha ini, kalau ada untung, kita akan masukkan ke tabung Sahabat Amal Care untuk jana pendapatan tabung infak kita. Dan selebihnya adalah untuk kooperasi. Ini bukan hak milik Sindian Berhad, ini bukan hak milik personal, ini adalah hak milik kita semua. Nampak kan hujan makin lebat. Nampak ke dah live hujan? Mesti orang kata kesian Ustazah, ataupun Ustazah tu macam terdesak sangat ke tu kan, sampai hujan-hujan pun nak buat live. Okey, InsyaAllah kita akan buka. Kita nak turunkan lembu ni. Okey, harap-harap berjalan lancar lah. Lepas. Okey, lepas. Alhamdulillah lepas. Okey, bila lembu sampai, okey, ketibaan yang di lembu-lembu yang dinunggu-tunggu. Okey, dia akan berjalan. Okey, sabar, bawa bertenang. Oh, beria dia. Okey, dia orang pun akan masuk. Oh, macam tu. Okey. Oh, pandai pula dia, tahu dia. Okey. Jadi, bukan Ustaz.
Kalau awak memang sekat kejap. Oh, sekat sekejap. Okey. Ini sebenarnya nanti bila dah siap betul-betul memang akan lebih cantik. Bila dah siap betul-betul. Oh, tak buka. Sebenarnya nanti bila dah siap, ini belum siap betul-betul ni. Nanti ini masih dalam proses pembinaan. Nanti dia orang ni memang tempat ni akan cantik. Ni kacat elok-elok. Oh, berlari. Beria tu macam tahu ke. Sabar, buat bertenang nak pergi mana tu? Okey, kita boleh nampak laluan lembu ni. Syira, tunjukkan sana Syira. Nampak tak? Okey, dia orang akan pergi mana? Meh, kita tunjuk dia orang pergi mana. Macam tu lah rupanya bila lembu sampai. Sebab apa kita bina laluan tu muat-muat je untuk dia orang supaya dia orang tak patah balik. Lepas tu dia orang akan masuk. Nampak kan? Dia orang akan masuk. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, kita boleh tunjukkan lembu. Ustazah ni dia orang tak heran lembu ramai kan, tak biasa tengok lembu. Tengok lembu tengok je tu. Okey, jadi lembu yang masuk tadi tu dia terus masuk ke kandang ni. Dia orang ni mudah menyesuaikan diri walaupun baru kali pertama berjumpa. Mereka ni ada lembu yang kita ambil daripada nanti mana Ustaz Husin. Kita nak temu ramai Ustaz Husin sikit. Okey, subhanallah. Kita boleh tengok. Ya Allah, besarnya yang ni. Mai sini. Marilah, nama apa ni? 38, nombor 38. Sini. Amboi, buat dek je. Itulah. Ni UAH ni, tahu tak UAH? Buat tak heran pun. Okey, subhanallah tuan-puan dan puan-puan sekalian, kita boleh tengok makanan ruji mereka adalah makanan hijau. Lepas tu kita campur juga dengan dedak. Okey. Ustaz Husin adalah tengok Ustaz Azmi sebagai pengurus projek. Pengurus projek ladang Ummah. Bahagian ni. Okey, Ustaz Azmi adalah pengurus projek ladang Ummah kita. Memastikan projek berjalan lancar mengikut jadual. Dan belakang tu adalah Ustaz Husin, ketua pengembala. Memang berpengalaman lama dalam bidang ni, menternak lembu, kambing dan macam-macam lagi Ustaz Husin ternak. Jadi kita nak dengar sikit. Sekarang pukul berapa? Dekat nak buka dah ke? Itu apa tu? Sekarang? Oh, belum pukul 6 lagi. Okey, sabar. Mungkinlah ada orang tengok lembu tengah makan, kan? Okey. Mungkin ada orang tengok lembu tengah makan, jadi kita pun jadi macam terliur kan. Jadi sabarlah ya, lembu memang tak puasa. Okey. Ni. Ustaz, sekarang ni saya nak buka dan Ustaz pegang ni. Semua orang bercakap dah dengar. Okey, sekarang ni Tabur je. tabur sikit. Okey. Tu dia mari tu. Tengok mari. Oh, jadi dia suka juga dedak. Banyak tak apa. Okey, subhanallah. Okey, kita boleh tengok. Oh, rupanya. Okey, ni. Okey. Boh. Kau panggil macam mana ya? Panggil lembu macam mana Ustaz? Panggil lebih kurang. Yalah tu. Oh, miau. Boh. Okey. Mana lembu-lembu yang baru sapa tadi? Baru sapa je dia dah bergaul dah bersama dia. Okey. Itu dedak. Okey, kita tanya mana Ustaz? Kita tanya temu ramai Ustaz Husin. Tengok tuan-puan sekalian, alhamdulillah. Okey, ada orang tanya Ustaz dia mau masuk ke tak? Tuan-puan sekalian, saya bagi tahu. Kami sekarang sedang berada di ladang ternak Ummah. Ini adalah salah satu projek di bawah NGO Sahabat Amal Care yang menelan belanja dalam 4 juta. 4 juta Ustaz? Belanja dalam berapa? InsyaAllah. Kos ni dah 1.2. Ya. Projek ini menelan belanja dalam 4 juta. Setakat ini kita dah menggunakan hampir 2 juta belanja
untuk bina kandang, untuk beli lembu dan sebagainya. Lembu ini akan dibesarkan di sini sehinggalah sampai tempoh matang cukup dari segi berat dia. Jadi tuan-puan sekalian, kita boleh tengok di belakang ini. Kita tengok ni anak-anak pelajar-pelajar di bawah tahfiz madrasah Ustaz Hussein, masya-Allah. Okey, ni adalah waktu makan petang. Oh, beri je yang makan semua. Tengok. Masya-Allah. Dia orang ni macam manja tau. Bukanlah manja tapi okey, baiklah. Okey. Subhanallah. Besar-besar sini. Sebab tu dia ada lebih tu. Kalau pergi sana, pandangnya baru selesa makan. Okey. Ustaz cerita sikit pasal perkembangan ekor. Lepas tu Ustaz cerita lah. Ustaz kena duduk kat sini. Kita tak ada oyak lagi. Berapa tu? Tak ada oyak. Semua tak ada oyak lagi. Okey. Sila. Ustaz kena dekat sikit. Dekat. Oh, ni mic Oh. Tak apa basah. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hamabak di petang hari ni insya-Allah kita cuba ringkas-ringkaskan sikit pengenalan ataupun tadi ustazah pun dah cerita panjang. Jadi ini sedikit sebanyaklah berkaitan dengan lembu ni. Lembu ni kita dah mula masuk lebih kurang 4 hari lah. Daripada minggu lepas kita dah start masuk berperingkat dan specialnya lembu ni kita cuba bawakan lembu-lembu tempatan daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan, daripada Selangor. 3 negeri ni merupakan negeri yang kita fokus lah untuk kita bawa masuk bekalan pada tahun ni. Jadi inilah lembu-lembunya dan keseluruhan lembu yang ada di kandang ni 147 ekor yang ada. Dan insya-Allah hari ni akan sampai 60 ekor dan esok insya-Allah akan sampai lebih kurang 90 ekor lagi daripada lembu-lembu tempatan insya-Allah. Tuan-tuan kalau tengok lembu ni ada saiz besar, ada saiz kecil. Jadi insya-Allah setelah siapnya kandang ni kita akan mula menggradekan lembu lah. Lembu besar kita letak satu lembu saiz lembu besar, kita akan letak mungkin kita akan kelaskan dia double A. Kemudian sebelah sana kita akan masukkan lembu-lembu double A, kemudian BC. Kita ada kandang kat sini. Tuan boleh tengok-tengoklah. InsyaAllah kita akan mula sekarang ni proses untuk kita feedlot. Kita cuba gemukkan semaksimal mungkin yang kita dapat. Dan buat masa ni kita hampir lebih kurang daripada 3 bulan untuk sampai ke tarikh Raya Haji Aidil Adha. Jadi buat masa ni memang kita akan bekalkan makanan 24 jam. Makanan yang kita akan bekalkan buat masa ni 24 jam. Makanan kita berasaskan rumput Napier. Dan sekarang ini kita telah memotong rumput Napier sehari sebanyak 1 tan. Kita bagi makan. Kemudian jerami padi dan dedak. Dedak di waktu petang je, sehari sekali. Kemudian yang kita sentiasa adakan rumput Napier dan juga jerami padi. Tuan-tuan boleh tengok-tengok lembu ni. Dan insya-Allah kita cuba target sebulan daripada sekarang lembu ini dah cantik. Dan tuan-tuan bolehlah nak datang tengok lembu, pilih lembu untuk ibadah korban insya-Allah. Okey, Ustaz, kalau lembu besar ni dalam berapa ni harga dia? Okey, lembu saiz-saiz ni kita akan kelaskan dia sebulan ataupun 2 bulan akan datang, kemungkinan kita target dia boleh naik lebih kurang 50 ke 70 kilo lagi lah. Jadi lembu ni kita akan letakkan first kandang, petak pertama, dan kita akan letak dia sebagai kandang double A. Makna lembu A dia double A punya lembu. Jadi jumlah berat dia berapa? Kita sasarkan 500 kilo ke atas. Kita sekarang ni kita ada beberapa ekor lembu. Kat sana pun ada lembu yang kita sudah capai target 500 ke atas. 500 ke atas. Ini yang paling besar. Okey, boleh. Yang ni kan Ustaz, lembu ni adakah sebab dia besar, lepas tu dia mahal, adakah daging dia lebih sedap pada lembu biasa? Dia daging lebih kurang je. Cuma kuantiti daging dia lebih besar lah, lebih banyak. Rasa biasa. Sebenarnya Ustazah,
dia kalau ikut manfaatnya dah, sebenarnya lebih baik lembu besar daripada lembu kecil. Lembu kecil average sekarang ni harga lebih kurang 4,5 ke atas. Itu pun 4,5 kita tak tahu saiz besar mana. 4,5 ke atas ni kalau kita beli 2 ekor belum sama dengan berat daging yang kita dapat dengan seekor lembu. Cuma sebabkan kita korban ni kita nak pakai nyawa seekor lembu untuk 7 bahagian. Ni walaupun banyak tapi boleh 7 nama je lah. Betul. Tapi dari sudut kalau kita ada rezeki lebih, dari sudut manfaatnya ambil lembu besar. Jadi bila kita buat korban, kita boleh agih lebih ramai orang. Lebih ramai. Lebih ramai. Ini anggarannya daging kalau lembu yang 4,600, 4,700, 4,900 mungkin daging lebih kurang 80 ke 110 kilo. Tapi kalau lembu besar ni boleh pergi sampai 250 kilo daging. Makna 2,5 ekor lebih kurang macam tu daging untuk seekor lembu besar ni. Okey, Ustaz, lembu tidur tak? Lembu tidur. Lembu ni kerja dia makan, duduk, tidur. Makan, duduk, tidur. Oh, dia duduk juga? Duduk. Okey. Lembu ni campur betina? Tak ada. Memang kita target untuk lembu jantan je. Selepas raya haji, mungkin kita akan bawa masuk lembu betina dan kita akan cuba jadikan ini sebagai tempat untuk memborong. Makna kita menjual dan kita membeli. Lembu betina ke lembu kecil ke kita cuba bekal kepada penternak-penternak yang nak cari lembu betina, anak lembu kita cuba bekalkan juga, insya-Allah. Ustaz, ni kan ada besar kecil, yang besar tak boleh ke yang kecil? Alhamdulillah setakat ni kita dah ajar, dah biasakan mereka duduk macam ni. Jadi sikit-sikit gurau tu ada. Gurau tu ada. Tak bergaduh sampai Tak ada. Alhamdulillah setakat. Tengok ni, yang besar boleh makan yang sebelah yang kecil, yang putih boleh duduk tepi yang hitam. Betul-betul. Mereka boleh. Ustaz dah didik lah. Dah didik. Dah terbiah mereka. Dah terbiah. Kita dah buka kitab apa semua dah. Jadinya sekarang bukanlah kita kata bodoh seperti lembu, tapi cerdik seperti lembu. Okey, alhamdulillah. Okey. Mungkin kami tolong ambil. Okey, mungkin Ustaz boleh cakap sikit Ustaz. Kena. Waktu memanglah tidak tak boleh harap waktu. Sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat hasil daripada usaha semua. Terutamanya bila mana ada kesedaran kepada daging katil haram yang tempoh hari, dan kita boleh lihat bagaimana usaha gigih itu direalisasikan. Bila mana kita lihat pecah tanah Ustaz hari yang menggerakkan jentolak, kita ingat lagi tak? Okay, kan? Semua jadi viral tu video tu kan, Ustaz menggerakkan jentolak tu. Kita pecah tanah di sini. Kemudian daripada itu, alhamdulillah kerja berterusan. Sekali lagi saya nak panggil Ustaz Azmi lah sebagai ketua projek ni. Kena raikan dia ni. Okay, jadi alhamdulillah hasil sumbangan dan juga sokongan semua, kita bersama-sama merealisasikan impian kita bersama dalam kita membekalkan daging yang diyakini halal dan juga tayyiban lah, insya-Allah. Moga suatu hari nanti kita mampu menggerakkan ke seluruh negara dengan harga yang kita boleh tawarkan lebih murah, dan orang yang kurang berkemampuan seperti staff-staff dapat mampu menikmati daging ini dengan mudah dan percuma, dan insya-Allah. Itu saja insya-Allah. Subhanallah, terima kasih kepada Encik Tengku Fazil Tengku Jahaya merangkap suami saya. Selaku pengerusi NGO Sahabat Amal Care, saya penaung lah. Tapi mereka ni yang banyak buat kerja keras. Boleh nampakkan lembu-lembu tengah makan. Dan tuan-puan sekalian, mungkin ada yang tak tahu projek ladang ternak ummah ini. Ladang ternak ummah ini dimulakan pada bulan 11 tahun lepas. Ketika itu bermula daripada satu kes viral berkenaan dengan daging katil import yang dipalsukan logo halal. Kemudian saya sendiri memang jumpa beberapa pihak, lalu mereka mengatakan bahawa semua nak masuk live ya, berebut-rebut. Amboi. Okey. Lalu mereka kita bincang-bincang, kita kata okey, kita cuba ikhtiar untuk bina ladang ummah dengan kos yang sangat minimum, dan kita manfaatkan sungguh-sungguh, masya-Allah. Kita buktikan, kita cuba walaupun dengan kos yang rendah. Sebenarnya 4 juta bunyi banyak, tapi untuk membina ladang seumpama ini 4 juta tu ramai yang terkejut. Boleh ke dengan kos 4 juta, sekali dengan lembu, sekali dengan pembinaan. Tuan-puan sekalian, pembinaan ini besi yang sangat berkualiti tinggi. Kita ada pilihan beberapa tender untuk bina ladang, tapi mungkin ladang dengan harga separuh kita boleh bertahan 10 tahun, 20 tahun. Tapi dengan kualiti besi, cara pembinaan dan sebagainya, mungkin bertahan lebih lama lagi. Sebab kita buat ni pembinaan kandang ni saja nilai je dalam
450,000 macam tu lah. Itu baru kandang saja. Kan harga tanah ni kita dah bayar dah habis. Tanah ni bernilai dah 600,000 kan Ustaz. Jadi kandang dan juga tanah dah 1 juta ataupun sekian lah. Lembu yang masuk ni lebih kurang hampir 1 juta. Itu yang kata kita dah guna hampir 2 juta. Jadi selebihnya nanti kita kena bina ladang rumah sembelih. Lepas tu bila rumah sembelih dalam 1 juta kos dan 1 juta lagi lembu yang kita nak cukupkan sehingga 2,000 ekor. Kita Kandang kambing. kandang kambing kita akan bina betul di sana. Kita akan bina kandang kambing, lepas tu kandang lembu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, insya-Allah antara target kami adalah kami nak menyediakan daging yang halal dan thayyibah bagi yang mampu membeli dengan harga yang terbaik di pasaran. Kedua, kita nak memberikan daging yang percuma kepada asnaf. Sebab kami di Sabah Amal Care, di Gerobok, di sekian-sekian di negeri-negeri, memang kalau bulan Ramadan ni kita kerap juga bagi daging, ayam, ikan percuma kepada asnaf. Jadi itulah impiannya. Kalau 2 hari sebelum raya kita akan sembelih dah. 3 ekor. Oh, nanti 2 hari sebelum raya kita akan ambil dah beberapa ekor yang dah matang untuk bagi sumbangan kepada asnaf fakir miskin sempena hari raya. Hari tu sebelum Ramadan kita dah buat juga. Kita dah sembelih beberapa ekor untuk diagihkan, dan kali ini insya-Allah mungkin lebih banyak kita akan agihkan untuk setiap mana-manalah asnaf yang mampu kita capai. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, mungkin ada yang tanya, adakah lembu ini percuma sebab keluar daripada ladang ummah? Dan untuk pengetahuan, hasil daripada infak orang ramai untuk ladang ummah ini, kita perlukan 4 juta. Sumbangan yang terkumpul baru 200,000. Jadi yang selebihnya kita suntik daripada sumber-sumber yang lain. Jadi apa yang mampu kami buat, walaupun kita tengok sumbangan baru 200,000, tak lepas pun nak bina kandang, tak lepas pun nak bina sekian-sekian, tapi kami tetap teruskan projek ni dengan mengambil sumber-sumber yang lain. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, insya-Allah selepas nanti bila kita dah dapat jual balik lembu ni, itulah yang akan kita pusing balik untuk menanggung kos yang kita ambil daripada sumber yang lain. Jadi kos operasi bukan rendah. Dah kita jual lembu, kena beli lembu lagi. Lembu kita beli pun dalam harga 3,000 dah tuan-puan sekalian. Kan sebenarnya jual lembu, kalau siapa yang biasa, bukanlah untung yang banyak. Lagi-lagi kita beli lembu tempatan yang harganya sudah tinggi, jual pula di tempatan. Lain kalau kita beli lembu daripada luar dan sebagainya, mungkin harganya lebih murah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, lembu yang keluar, kalaulah kita ada untung itu akan dibahagikan. Antaranya adalah pertama, kos operasi. Yang kedua, untung tu akan dimasukkan dalam tabung Sabah Amal Care ataupun Yayasan Hijrah kita nanti, yang akan digunakan balik untuk kerja-kerja kebajikan dan kerja dakwah. Subhanallah. Okey, kita nak tutup dah ni kan. Tak ada aktiviti sembelih hari ni, tak ada aktiviti sembelih, tak ada. Subhanallah, alhamdulillah. Kita boleh nampak anak-anak muda yang sama bekerja, membantu untuk kerja-kerja proses bagi makan lembu. Sekarang ni kita proses nak bagi makan sebanyaknya. Jadi nak cepatkan pembesaran, tinggal 2 bulan lagi, 2 bulan lebih, 3 bulan untuk Raya Haji. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-puan sekalian, selamat nuzul Quran sekali lagi, dan selamat buat persiapan untuk berbuka puasa. Saya bersiaran daripada ladang ummah, daripada ummah ke ladang ummah, kembali kepada ummah, bertempat di Sungai Yu, Kuala Selangor. Sungai Yu, Kuala Selangor. Masya Allah, terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap sepanjang proses ni. Tak ada apa nak mampu nak cakap. Syukur sebanyaknya kepada Allah dan terima kasih kepada semua. Terus bersama dengan kami dalam setiap perjuangan ini. Jadi terima kasih. Buat tinggi Syirah. Tak apa, tak payah goyang-goyang. Goyang sama je kan. Subhanallah. Ada balik. Okey, sekian daripada saya. Itulah kata kena tinggi-tinggi. Ni tadi tempatnya tadi apa? Tempat saya bersiaran daripada ladang ummah, ladang ternak ummah, bertempat di Sungai Yu, Kuala Selangor. Masya Allah, keluasan 4 ekar, akan dimuatkan paling kurang 2,000 ekor lembu, dan akan juga ternak kambing. Di sini juga rumah sembelih. Ini adalah daripada alhamdulillah infak tuan-puan sekalian juga, dan kami sangat membuka peluang sempena Ramadan ini untuk kalian berinfak. Ada nombor dikongsikan tu. Kita tak guna duit, kita tak guna akaun yang sama dengan Sahabat Amal Care tu untuk infak buka puasa tu lain. Sebab itu ada nombor akaun khas untuk infak ladang ternak ummah. Setiap besi, cerucuk,
batu-batu yang dibina akan menjadi satu saham, satu wakaf yang kita akan nikmati, kita akan tunai, kita akan dapat pahala yang berpanjangan insya-Allah di alam barzah dan seterusnya. Ini adalah satu fardu ain untuk kami yang berkemampuan, fardu kifayah untuk kita semua memastikan ada pihak yang menyediakan bekalan daging yang halal dan thayyibah. Jadi kami mengambil risiko ini, tuan-puan dimati Allah sekalian, mengambil tanggungjawab yang berat, bukan ringan. Kan, alhamdulillah dengan komitmen Ustaz Hussein, Ustaz Hasan dan juga Ustaz Hazmi. Okey, sekadar itu daripada saya. Selamat berbuka puasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berinfak terus bersama kami. Kami masih memerlukan sejumlah wakaf yang banyak, infak yang banyak. Ini jadi wakaf. Infak dan wakaf yang banyak untuk pembinaan ni. Masih jumlah yang banyak. Tapi kalau tak cukup pun kami akan teruskan projek ini. Dan hasil daripada jualan lembu esok itulah kita akan pusing balik. Terima kasih. Subhanallah. Assalamualaikum. Boleh je pusing-pusing. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih semua. Ini anak-anak. Ini adalah anak-anak daripada Tahfiz. Mereka pagi-pagi hafaz Quran, belajar kitab. Petang Ustaz Hussein bawa untuk bantu menguruskan ladang. Mereka ni ada hafaz 20 juzuk, ada 15 juzuk, ada 10 juzuk, ada yang wallahualam, ada setengah tu yang dah khatam. Ustaz Hussein kita tu memang ada madrasah, ada tahfiz. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Dah. Subhanallah. Okey.